Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati dan kasihi ahli-ahli panel yang dijemput yang pastinya akan sentiasa gigih melontarkan idea dan pendapat mereka. Sidang hadirin yang dihormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Faham Satu Malaysia. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam majlis forum kita pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini. Saya, Muhammad Lutfi Rahman Rashid, akan bersama-sama warga Dewan sekalian untuk mempromosikan forum kita pada pagi ini. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak-segak dan cantik-cantik belaka, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu mauduk berbicara kita pada hari ini. Mauduk forum kita berkisah tentang seorang tokoh Pasca Merdeka yang cukup disegani dan dikenali di negara kita. Namanya bukanlah asing dalam dunia akademik di Malaysia. Lebih-lebih lagi sumbangan beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu cukup besar di negara ini. Anak Kelantan yang dilahirkan pada tahun 1939 itu juga dikenali sebagai ahli bahasa yang pernah memegang kursi pengajian Melayu dan dianugerahi gelaran Profesor Emeritus. Beliau juga mengasaskan Persatuan Linguistik Malaysia dan menjadi Presiden pertubuhan itu selama 18 tahun. Tak tumbuh, tak melata, jika tak sungguh kami tak kata. Beliau juga telah menghasilkan tidak kurang daripada 30 buah buku tentang bahasa Melayu yang menjadi rujukan sehingga sekarang. Bagaimanapun, sebelum menjadi individu yang disegani dalam dunia akademik, beliau mengakui bukan sesuatu yang mudah kerana banyak pengorbanan dan kepayahan perlu ditempuhinya. Pastinya hadirin sekalian ingin sungguh mengetahui siapakah tokoh tersebut. Tapi sebentar nanti kita akan mengupas dengan lebih mendalam berkaitan tokoh ini dengan ahli-ahli panel kita. Terlalu asyik saya berbicara tentang tokoh Pasca Merdeka kita sehingga terlupa memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang kacak dan jelita belaka serta sungguh bergaya pada hari ini. Bila sidang hadirin, sebelum telefon dibuka bagi menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, molek kiranya kita berkenalan dengan dua ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, Saudara Muhammad Khalilullah bin Cik Musa yang merupakan ahli panel yang pertama. Tampan dan murah dengan senyuman. Selamat datang Saudara Muhammad Khalilullah. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, khabar baik, saudara pengerusi. Alhamdulillah. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel kedua, nampak yakin dan tenang berada di sebelah kiri saya, iaitu Saudari Nulusna Anisa binti Muhammad Fairuz. Selamat datang Saudari Nulusna. Apa khabar saudari? Terima kasih kerana menjemput saya saudara. Alhamdulillah, saya khabar baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita iaitu berkaitan dengan tokoh Pasca Merdeka kita yang pastinya sidang hadirin ingin sekali mengetahui siapakah gerangannya. Tidak lain, tidak bukan. Tokohnya ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim. Sidang hadirin, ahli panel yang dihormati. Terus saja saya ke soalan pertama. Izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum kita dengan soalan pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel pertama. Baiklah, Saudara Muhammad Khalilullah, mohon saudara memberikan penjelasan tentang biodata tokoh yang telah saya kupas sebentar tadi. Silakan Saudara Muhammad Khalilullah. Terima kasih kepada pengerusi majlis kerana memberikan saya soalan. Biodata tokoh Pasca Merdeka yang disebutkan oleh pengerusi tadi ialah Nik Safiah Karim. Nama yang diberi ialah Nik Safiah Karim. Tarikh lahir dan tempat dilahirkan ialah 17 Disember 1939 di Kampung Banggul, Kota Baru, Kelantan. Nama bapa dan ibunya ialah Haji Abdul Karim dan Hajah Nikmas bin Haji Cik Weh. Beliau adalah anak bongsu kepada 5 orang adik-beradik, iaitu adik-beradiknya ialah Nik Fatimah, Nik Zainab, Nik Mustafa dan Nik Muhammad Zain. Beliau diberi panggilan adik dalam keluarganya. Dan beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Rendah Inggeris Perempuan di Kota Baru, yang sekarang diberi nama sebagai Sekolah Rendah Zainab. Dan kemudian beliau melanjutkan pelajaran ke Maktab Perempuan Melayu Jalan Damansara, Kuala Lumpur. Sekarang ini diberikan nama Kolej Tunku Kursiah Seremban sehingga beliau tamat skul sertifikat. Sekian sahaja daripada saya tentang biodata Nik Safiah Karim. Terima kasih kepada pengerusi majlis kerana memberikan soalan. Baiklah, terima kasih kepada ahli panel pertama, Saudara Muhammad Khalilullah atas penerangan yang mengakukan sebentar tadi. Sidang hadirin,
Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua kita, iaitu Saudari Nur Husna Anisa, berkaitan dengan perjalanan hidup tokoh yang sama yang dibicarakan oleh ahli panel 1 kita sebentar tadi. Silakan Saudari Nur Husna Anisa dan mohon penjelasan berkaitan dengan soalan yang diajukan. Terima kasih Saudari. Terima kasih saudara atas memberikan saya peluang untuk berhujah tentang perjalanan hidup ataupun pendidikan Nik Safia Karim. Seperti yang dikatakan oleh saudara Khalilullah sebentar tadi, pada tahun 1948 iaitu sebelum merdeka, Nik Safia Karim bersekolah rendah di Government Girl English School GGES, maafkan saya, di Merbau, Kota Baru. Dan beliau telah dipilih oleh guru besar GGES, Miss Leicester, untuk memasuki Malay Girls College MGC, iaitu dikenali sebagai Kolej Tengku Kursiah di Kuala Lumpur pada tahun 1953. Beliau juga telah menyumbang dalam bentuk penulisan dan penyertaan dalam persidangan sama ada mengenai isu wanita maupun isu bahasa. Beliau juga dipilih sebagai Presiden Persatuan Renang dalam masa yang sama. Beliau sangat meminati pergerakan Pandu Puteri dan menganggotai Kompeni ke-11 Pandu Puteri Kuala Lumpur. Beliau telah menduduki peperiksaan Cambridge School Certificate pada tahun 1957. Ayahnya iaitu Haji Abdul Karim, maafkan saya, membuat keputusan agar Nik Safia menyambung pengajian di ketingkatan 6. Beliau mendapat tempat di ST Francis Institution, Melaka. Pada tahun 1960, Nik Safia diterima masuk ke Universiti Malaya, cawangan kampus di Kuala Lumpur dalam jurusan ekonomi dan beliau turut ditawarkan beasiswa kerajaan sepanjang menuntut di Universiti Malaya. Malah Nik Safia Karim ditawarkan untuk menyambung pengajian ke peringkat sarjana dan dilantik menjadi tutor di Jabatan Pengajian Melayu Fakulti Sastra Universiti Malaya. Di sini kita boleh nampak dan lihat bahawa perjalanan hidup pendidikan Nik Safia Karim bukan mudah untuk beliau mencapai cita-cita beliau sekarang. Jadi kita sebagai remaja sekarang haruslah belajar dan mempelajari kisah kehidupan beliau supaya dapat memberi suntikan semangat kepada kita dalam memertabatkan bahasa Melayu kita. Terima kasih, setakat itu sahaja hujah saya. Saya serahkan kepada pengurusi majlis. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar dan penuh dengan maklumat daripada saudari ahli panel kedua kita, Saudari Nur Husna Anisa, berhubung perjalanan hidup tokoh kita iaitu Profesor Datuk Emeritus Dr. Nik Safia Karim. Sungguh terkesan di hati saya apabila mendengar butir bicara tentang istimewanya perjalanan seorang tokoh bahasa Melayu demi menggapai cita-citanya. Baiklah, terus saja ke soalan ketiga. Saya mohon penjelasan daripada ahli panel pertama sekali lagi, Saudara Muhammad Khairullah, tentang peranan Nik Safia Karim dalam usahanya memartabatkan bahasa Melayu. Mohon penjelasan daripada Saudara Muhammad Khairullah. Dipersilakan Saudara. Terima kasih kepada pengurusi majlis kerana mengajukan soalan kepada saya. Antara peranan Nik Safia Karim ialah beliau telah mengasaskan Persatuan Wanita iaitu Pertiwi, Pertubuhan Tindakan Wanita Islam. Program-program Pertiwi disasarkan bagi wanita dan kanak-kanak terutamanya di kawasan pendalaman. Datuk Dr. Nik Safia Karim menjadi ketua dalam Jawatan Kuasa Induk. Beliau mengalukan wanita muda Islam menyertai Pertiwi dan bersama Pertiwi menjalankan kerja-kerja amal mereka. Sewaktu menceritakan pengalaman bersama Pertiwi, beliau menekankan bahawa asas pendidikan merupakan teras utama perjuangan Pertiwi. Pada awal 1970-an, Pertiwi telah menjalankan projek anak angkat bagi menyediakan bantuan kepada para pelajar tanpa mengira bangsa yang berasal daripada keluarga miskin. Pengurusan projek ini melibatkan pihak sekolah. Ini kerana kewangan yang diperuntukkan akan diuruskan oleh guru besar sekolah bagi pelajar terpilih. Guru besar dipertanggungjawabkan untuk membuka buku simpanan bank dan menyimpan buku tersebut bagi mengeluarkan kewangan kepada yang memerlukan. Sumber kewangan diterima daripada sumbangan orang ramai dan dibahagi mengikut purata
RM40 setahun bagi pelajar di peringkat sekolah rendah dan RM60 setahun bagi pelajar di peringkat sekolah menengah. Menurut Dr. Nik Safiah Karim, antara penderamanya adalah Datuk Musa Hitam yang ketika itu menjadi timbalan Perdana Menteri dan syarikat Kentucky Fried Chicken. Selain itu, Pertiwi juga membawa anak-anak angkat ini ke Kuala Lumpur dalam lawatan sambil belajar serta memotivasikan anak-anak ini untuk mencapai kecemerlangan. Seterusnya, Dr. Nik Safiah Karim juga pernah menjadi pakar rujuk di Brunei, iaitu pakar rujuk bahasa Melayu. Dalam bidang penulisan, Dr. Emeritus Dr. Nik Safiah Karim juga telah banyak menyumbang dalam bentuk penulisan dan penyertaan dalam persidangan sama ada mengenai isu wanita maupun isu bahasa. Beliau telah menghasilkan beberapa buah buku tentang pengajian wanita dan pada masa kini beliau menjadi pensyarah sambilan di rancangan pengajian gender Universiti Melaya. Sejak kebelakangan ini, beliau telah berganding bahu bersama Dr. Rukiah Talib dalam penulisan biografi wanita tanah air. Tindakan ini amat bermakna kerana merupakan satu inisiatif wanita menulis mengenai sumbangan wanita. Beliau juga telah menghasilkan belasan buah buku dan ratusan makalah mengenai isu bahasa. Antara buku yang terkenal ialah buku Dewan Tata Bahasa Dewan yang ditulis bersama 3 orang ahli bahasa yang lain. Di sini kita dapat lihat betapa banyaknya peranan-peranan yang telah diberikan kepada tokoh Pasukan Merdeka kita iaitu Nik Safiah Karim. Itu saja hujah saya tentang peranan Nik Safiah Karim. Saya serahkan kepada pengerusi majlis. Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan kepada ahli panel pertama kita, Saudara Muhammad Kuala yang telah mengupas dengan sangat mendalam berkaitan peranan tokoh pasukan Merdeka kita dalam memartabatkan bahasa Melayu. Sangat tidak lokek saudara ahli panel pertama kita dalam mengemukakan hujah beliau berkaitan peranan tokoh pasukan Merdeka kita. Tidak begitu saudara? Baiklah, ambil masa seketika saudara dan saudari ahli panel. Okey, saya teruskan dengan kepada soalan seterusnya. Dapat kita lihat di sini bahawa saudari Nurul Starisa agak tidak sabar-sabar dalam memberikan hujah beliau berkaitan dengan soalan seterusnya. Baiklah, soalan seterusnya ialah berkaitan dengan karya-karya Nik Safiah Karim. Izinkan saya mengajukan soalan ini kepada ahli panel kedua kita iaitu saudari Nurul Anisa. Boleh saudari terangkan berkaitan dengan karya-karya tokoh kita yang sedang kita bincangkan. Silakan saudari Nurul Anisa. Terima kasih kepada saudara Lutfi iaitu pengerusi majlis kita pada hari ini. Ya, saya memang tidak sabar untuk berbicara. Okey, ayo kita teruskan iaitu dengan soalannya hasil karya Nik Safiah Karim. Sebenarnya Nik Safiah Karim telah menghasilkan banyak buku yang melibatkan bahasa Melayu sendiri. Cuma kita sedar dan tidak sedar sahaja. Antara buku yang dihasilkan oleh beliau ialah Panorama Bahasa Melayu Sepanjang Zaman, Universiti Malaya Publication 2010 pada tahun 2010. Kedua adalah Kamus Bergambar Generasi Baru KBSR Bahasa Malaysia, Jawi, Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris. Itu oleh Othman Putih, Talib Abdullah Al-Shirli dan disemak oleh Nik Safiah Karim, Abdul Rauf, Datuk Haji Hassan dan diterbitkan oleh Oxford Fajar pada tahun 2009. Yang ketiga, buku yang tersohor yang telah disebutkan oleh saudara Khalilullah sebentar tadi ialah Tata Bahasa Dewan. Buku ini ditulis oleh Nik Safiah Karim sendiri. Ya Allah, tak nampak. Maafkan saya kalau tak nampak. Nik Safiah Karim sendiri bersama 3 orang lagi dan keluaran DBP Dewan Bahasa Pusaka pada tahun 2008. Yang keempat, yang terakhir adalah Teks Bahasa Melayu STPM yang ditulis oleh Nik Safiah Karim, Wan Malini Ahmad dan terbitan Fajar Bakti. Di sini kita dapat simpulkan bahawa terlalu banyak hasil karya yang telah ditulis oleh Nik Safiah Karim sendiri.
dan kita harus membacanya supaya kita dapat mengetahui intipati dalam buku tersebut, dalam karya tersebut, dan kita sendiri dapat merasa bagaimana perasaan memperjuangkan bahasa sendiri dan rasa bersemangat untuk terus memperjuangkan dan memartabatkan bahasa Melayu itu tersendiri. Dan setakat itu hujah saya pada hari ini. Saya serahkan kepada pengurusi majlis. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel kedua kita atas penerangan yang panjang lebar dan terperinci daripada beliau. Seperti yang dikemukakan oleh ahli panel kedua kita, bahawa terdapat pelbagai karya-karya Nik Syafiq Karim yang dapat kita jadikan rujukan dan untuk generasi masa akan datang. Baiklah, seterusnya saya mohon penjelasan daripada ahli panel pertama sekali lagi, dan untuk kali terakhirnya akan saya ajukan soalan ini kepada ahli panel pertama kita, Saudara Muhammad Khairullah. Pada pandangan saudara, apakah faktor-faktor yang mendorong Nik Syafiq Karim dalam usahanya memartabatkan bahasa Melayu? Mohon penjelasan daripada saudara berkaitan dengan isu ini. Silakan saudara untuk mengupas dengan lebih lanjut berkaitan isu ini. Terima kasih. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Antara faktor-faktor yang mendorong Nik Syafiq Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu, berdasarkan pendapat saya, antara faktor-faktor Nik Syafiq Karim memartabatkan bahasa Melayu ialah kerana bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan negara Malaysia yang juga pernah menjadi bahasa lingkungan franca suatu ketika dahulu. Oleh itu, sebagai bahasa Melayu yang tulen, kita sepatutnya memartabatkan bahasa kita yang sangat berharga. Selain itu juga, bahasa juga menunjukkan bangsa seseorang itu. Jadi, bangsa Melayu sepatutnya menggunakan bahasa Melayu yang betul ketika berkomunikasi dengan orang lain. Sebagai orang Melayu, kita sepatutnya berbangga dengan bahasa Melayu yang mempunyai pelbagai sejarah dan diminati oleh rakyat di negara lain sehingga dipelajari oleh mereka. Sekian sahaja daripada saya. Itu sahaja yang saya dapat berikan tentang faktor-faktor yang mendorong Nik Syafiq Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu. Saya serahkan kepada pengerusi majlis. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara ahli panel pertama. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang faktor-faktor yang mendorong Nik Syafiq Karim dalam usahanya memartabatkan bahasa Melayu oleh saudara ahli panel pertama kita, iaitu saudara Muhammad Khairullah, yang pada pandangan saya merupakan penjelasan yang terperinci dan menarik daripada saudara ahli panel pertama. Baiklah, tanpa memasi lagi, kita terus kepada soalan yang terakhir. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua kita, iaitu saudari Nur Husna Anisa. Pada pandangan ahli panel kedua, apakah kesan pelibatan Nik Syafiq Karim dalam usaha beliau memartabatkan bahasa Melayu kepada masyarakat negara Malaysia? Persilakan. Terima kasih kepada pengurusi majlis kerana memberikan peluang terakhir kepada saya untuk berhujah. Kesan pelibatan Nik Syafiq Karim dalam usaha beliau memartabatkan bahasa Melayu ialah kita dapat lihat usaha beliau dahulu dalam membina, menubuhkan pertiwi untuk memartabatkan bahasa Melayu. Jadi, pertubuhan pertiwi itu membuka minda kita, masyarakat terutama golongan mentah yang dikatakan hanya duduk di dapur, tapi tidak sebenarnya. Semua daripada kita seharusnya bertanggungjawab memartabatkan bahasa Melayu. Fikiran begitu kita harus dihapuskan kerana kalau bukan kita, siapa lagi yang harus memartabatkan bahasa Melayu? Jadi, kita seharusnya bangga dengan usaha yang dilakukan oleh Nik Syafiq Karim itu sendiri dan jadikan perjalanan hidup beliau sebuah inspirasi kepada kita dalam memartabatkan bahasa Melayu itu sendiri. Jadi, akhir kata daripada saya, memperjuangkan bahasa Melayu itu bukan terletak di tangan pendidik, pemimpin, golongan atasan, tapi diri kita sendiri. Setakat itu sahaja hujah saya dan pandangan saya. Harap maaf kalau ada tersilap kata atau tersilap pendapat. Itu hanya pandangan saya sahaja. Terima kasih. Saya serahkan kepada pengurusi majlis. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudari ahli panel kedua kita, iaitu saudari Nur Husna Anisa, atas pendapat saudara yang saya rasakan
begitu bermakna. Baiklah, demikian perbincangan daripada semua ahli panel kita, iaitu daripada saudara ahli panel pertama, saudara Muhammad Khairullah, dan saudari ahli panel kedua kita, iaitu saudari Nur Husna Anisa, berkaitan dengan tentang tokoh pasukan merdeka kita, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Nisafah Karim. Dengan berkat daya usaha yang gigih, insya-Allah kita dapat melahirkan generasi muda yang dapat menjulang nama negara dan mengangkat martabat bangsa di pesada dunia agar duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara maju yang lain, sama seperti Profesor Emeritus Datuk Dr. Nisafah Karim. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Mohon mengundur diri. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Sekian, terima kasih. Hai Lil, Una, apa khabar? Alhamdulillah khabar baik. Alhamdulillah, aku pun khabar baik. Kau Fir, macam mana? Aku pun sihat, tapi aku nak minta tolong dengan Lil Una, nak tanya tentang idea atau pemikiran Nisafah Karim dalam memaktabatkan bahasa Melayu. Boleh tak? Oh, boleh. Kalau untuk pengetahuan Fir dengan Lil, Nisafah Karim ni berasal dari Kelantan. Dan pada pandangan akulah, idea Nisafah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu adalah beliau memajukan pendidikan bahasa Melayu dengan menubuhkan sekolah, dengan mencadangkan menubuhkan sekolah berbahasa pengantar Melayu dan terlaksananya dasar pendidikan kebahasaan yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di institusi pengajian IPT. Jelas tak, Fir? Izinkan aku mencelah. Antara pemikiran dan idea Nisafah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah kagum dengan gaya keterbukaan dan kekayaan khazanah ilmu dalam sistem pendidikan di Amerika Syarikat. Di situ terdapat salinan akhbar dan kertas kerja yang dibentangkan, lantas memberikan beliau peluang untuk mengasaskan bahan kajian yang tidak terkira banyaknya. Untuk itu, beliau selalu meluangkan masa hampir berjam-jam setiap hari untuk membaca pelbagai bahan bacaan termasuk buku The Malay Dilemma hasil nukilan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang telah diharamkan di Malaysia pada waktu itu. Nisafah Karim berjaya menyiapkan tesis yang bertajuk The Major Synthetic Structures of Bahasa Malaysia bawah salian Prof. Sumarmo dalam jangka masa 3 tahun sahaja. Faham tak, Fir? Oh, faham. Sekarang faham dah aku berkaitan dengan pemikiran Nisafah Karim dalam usahanya memartabatkan bahasa Melayu. Terima kasih sebab sudi jawab soalan aku. Sama-sama, Fir. Hai Lil, Fir. Aku nak bercerita tentang Nisafah Karim. Korang nak dengar tak? Nak. Cuba cerita. Tapi siapa Nisafah Karim sebenarnya? Jom aku ceritakan. Nisafah Karim berasal di Kelantan dan dilahirkan di Kota Baru, Kampung Banggol. Dilahirkan pada tarikh 17 Disember 1939. Dan yang paling aku rasa macam istimewa, bulan Disember sama dengan bulan kelahiran aku. Dan beliau menerima pendidikan di Sekolah Inggeris Perempuan Kota Baru, itu sekarang dipanggil Sekolah Rendah Zainab, kemudian melanjutkan pelajaran ke Maktab Perempuan Melayu Jalan Damansara, Kuala Lumpur, dan sekarang dipanggil Kolej Tengku Kursiah sehingga tamat School Certificate. Jelas tak? Ke tak jelas? Jelas. Alhamdulillah jelas benar. Oh, aku nak tambah sikit. Untuk pengetahuan korang semua, Nisafah Karim ini mempunyai idea dan pemikiran beliau sendiri dalam memartabatkan bahasa Melayu, iaitu Nisafah Karim menyatakan ketiadaan pusat rujukan pengajian Melayu di Asia Tenggara, melainkan di Eropah dan United Kingdom.
Hal ini sangat mendukacitakan beliau apabila bidang kajian yang mengkaji masyarakat Melayu itu sendiri tidak wujud di bumi Melayu sendiri. Sedangkan pada waktu itu, Jabatan Pengajian Melayu di Fakulti Sastra dan Sains Sosial telah menghasilkan beratus-ratus pelajar yang pakar dalam bahasa Melayu dan peradaban Melayu. Oh, jelas Una, aku dah faham dengan cerita yang Una dan Fir sampaikan. Maka kita sebagai rakyat Malaysia haruslah memartabatkan bahasa Melayu dan jangan sampai bahasa Melayu ini telan zaman. Terima kasih Una dan Fir sudi berkongsi cerita dengan aku. Sama-sama. Sama-sama Lil. Ya, aku setuju kita kena mempertabatkan bahasa Melayu. Okay, bye. Okay. Bye. Assalamualaikum. Okay. Jadi tu. Bahasa Melayu indah dan santun, mekar megah di pentas dunia. Dari 10 kemasku susun, mohon bicara dan menyusun kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Salam apresiasi pengatur majlis. Panel penghakiman penuh berkarisma. Guru-guru, seterusnya rakan-rakan yang sentiasa celik akal dan penerus wadah tonggak negara. Sidang hadirin yang dihormati, tajuk pidato saya ialah idea dan pemikiran Encik Syafie Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu. Encik Syafie Karim ada menyatakan bahawa ketiadaan pusat rujukan pengajian Melayu di Asia Tenggara, melainkan di Eropah dan United Kingdom sahaja. Hal ini sangat mendukacitakan beliau apabila bidang pengajian yang mengkaji masyarakat Melayu itu sendiri tidak wujud di bumi Melayu. Sedangkan pada waktu itu, Jabatan Pengajian Melayu di Fakulti Sastra dan Sains Sosial telah menghasilkan beratus-ratus pelajar yang pakar dalam bidang bahasa Melayu dan peradaban Melayu. Kesimpulannya, ayolah kita sama-sama berganding bahu dalam memartabatkan bahasa Melayu kerana suatu ketika dahulu bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca, tapi sekarang mengapa tidak? Oleh itu, sayangilah bahasa Melayu kita, hormatilah bahasa kebangsaan kita kerana bahasa Melayu tonggak perpaduan bangsa. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera saya ucapkan buat Tuan Pengurusi Majlis, para tetamu jemputan dan hadirin yang saya hormati. Syukur Alhamdulillah kita dapat bersua lagi dan kali ini saya akan membawakan tajuk ceramah ialah idea dan pemikiran Profesor Emeritus Nik Safiah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu. Ayo kita sama-sama dengar dan fahami bagaimana cara dan idea beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, Nik Safiah Karim menyatakan ketiadaan pusat rujukan pengajian Melayu di Asia Tenggara, melainkan di Eropah dan United Kingdom. Hal ini sangat mendukacitakan beliau apabila bidang kajian yang mengkaji masyarakat Melayu itu sendiri tidak wujud di bumi Melayu. Sedangkan pada waktu itu, Fakulti Jabatan Sastra dan Sains Sosial telah menghasilkan beratus-ratus pelajar yang pakar dalam bidang bahasa dan peradaban Melayu. Konklusinya ialah masyarakat Malaysia seyogianya mempunyai sikap bertanggungjawab dalam memartabatkan bahasa Melayu. Sebagai mengakhiri ceramah saya mohon maaf jika tersilap kata dan terlanjur bicara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.